Cikgu belum tunjuk lagi jawapan. Okey, ini adalah jawapan kita pada hari ini. Cikgu nak murid-murid buat semakan sendiri. Okey, lepas dah 8/10. bagi tahu dekat cikgu. Okey, good Aiman. 7/10. Okey, kena berusaha lagi. Okey, bagus. 10/10. Okey. Okey, bagaimana dengan Maimunah? Cikgu tak dengar lagi suara Maimunah. 8/10. Okey, good. Semua sudah semak ke? Dah. Okey, tahniah. Okey, kalau dah, hari ini cikgu nak teruskan dengan perbincangan jawapan latihan pada hari Selasa yang lepas. Okey, hari Selasa yang lepas, cikgu ada berikan latihan dan hanya beberapa orang sahaja yang hantar. Jadi, hari ini kita akan semak sama-sama. Dan cikgu minta juga supaya kamu buat peta minda, betul tak? Tapi seorang pun belum hantar dekat cikgu. Jadi cikgu harap selewat-lewatnya peta minda hantar pada hari Isnin hadapan. Cikgu lanjutkan tempoh lagi. Buat cantik-cantik. Siapa yang cantik, cikgu nak bagi hadiah. Okey? Okey, cikgu nak semua murid ambil buku aktiviti dan cikgu nak kamu lihat muka surat 29. Semua dah bersiap sedia dengan buku aktiviti ke? Semua dah ke? Okey, kalau dah mari kita bincang jawapan sama-sama. Apa itu simpanan? Apa jawapannya? Siapa nak jawab dekat sini? Simpanan ialah? Apa itu simpanan? Kelas? Okey, cikgu tanya, apa itu simpanan? Ada dua pilihan jawapan dekat sini. Yang atas ke yang bawah? Bawah. Okey, bawah. Simpanan ialah wang yang disimpan dan digunakan apabila perlu. Siapa yang jawab dengan betul ni? Cikgu nak kamu tanda right dekat buku. Okey, seterusnya pelaburan. Tinggal satu je jawapan. Pelaburan ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberi keuntungan pada masa hadapan. Okey, betul tak kelas? Betul tak jawapan kamu? Betul cikgu nak kamu tanda right. Ada yang salah? Semua betul ke? Betul. Bila cikgu tanya, cikgu suka sekiranya murid-murid cikgu menjawab. Hari ini kena buat betul-betul sebab pada akhir pembelajaran pada hari ini, cikgu ada satu soalan kuis. Okey, soalan nombor 1. Wang di dalam ... boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang di dalam apa tu? Akaun simpanan ke akaun pelaburan? Akaun simpanan. Akaun simpanan. Okey, jawapan nombor 1, akaun simpanan. Soalan nombor 2. Wang permulaan akaun simpanan lebih ... berbanding wang permulaan akaun pelaburan. Yang mana betul? Tinggi ke rendah? Rendah. Lebih rendah sebab kalau kamu nak buat akaun simpanan, kamu ada RM10, kamu ada RM20 pun kamu dah boleh buka akaun. Kalau kamu buka akaun pelaburan, kamu kena ada lebih banyak, sekurang-kurangnya 100. Bergantung di mana kamu melabur. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Wang di dalam akaun pelaburan tidak boleh dikeluarkan ... tempoh matang. Sebelum ke selepas? Sebelum. Sebelum tempoh matang, kita tak boleh keluarkan untuk pelaburan. Tapi kalau simpanan, akaun simpanan, bila-bila masa kamu boleh keluarkan. Okey, seterusnya nombor 4. Wang di dalam akaun simpanan diberi faedah atau dividen. Kalau akaun simpanan, kamu akan dapat faedah ke dapat dividen? Faedah. Faedah. Manakala wang di dalam akaun pelaburan akan diberi... Kalau akaun pelaburan, kamu akan dapat
Kalau pelaburan dapat faedah ke dapat dividen? Down. Kalau pelaburan dapat dividen. Okey, semak jawapan masing-masing. Kalau salah, cikgu nak kamu perbetulkan. Okey, nombor 5. Kadar untung bagi akaun pelaburan biasanya lebih rendah ataupun sama ataupun lebih tinggi daripada daripada faedah bagi akaun simpanan. Apa jawapannya? Siapa nak jawab? Lebih rendah, sama ataupun lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey, tahniah Alia Maisarah dan juga Nurin sebab menjawab soalan yang cikgu tanya. Yang lain-lain betul tak? Betul tak kelas? Okey, cikgu nak kamu bersuara. Jangan bagi cikgu cakap seorang-seorang. Okey, sebab hari ni cikgu tak nak tentukan nama tapi cikgu nak tengok murid mana yang aktif. Jadi cikgu nak semua anak murid cikgu, bila cikgu bertanya, kamu tolonglah jawab. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh tak yang lain? Okey. Kauin pun dah bersuara. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu nak kamu tengok soalan C. Soalan C sama juga kamu dikehendaki untuk padankan. Ada dua istilah, faedah mudah dan faedah compound. Okey, cikgu nak baca yang bawah ini. Faedah yang diterima daripada simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Ya. Faedah yang diterima daripada simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Faedah mudah ke faedah compound? Faedah mudah ke faedah compound? Cikgu nak kamu perhatikan perkataan terkumpul. Kalau terkumpul, faedah mudah ataupun faedah compound? Faedah apa kelas? Faedah compound. Faedah compound. Cikgu nak kamu ingat, kalau faedah compound bermaksud adalah faedah yang terkumpul. Manakala faedah mudah pula ialah sejumlah wang yang diterima apabila seseorang menyimpan wang di dalam bank dalam tempoh tertentu. Okey. Cikgu nak kamu kira, tengok ada berapa soalan. Tak silap cikgu ada, sekejap Okey, ada 9 soalan. Semuanya ada 9 soalan. Kamu dapat berapa per 9? Siapa betul semua? Siapa yang betul semua? Soalan A, B dan C. Ada tak yang betul semua? Kan. Ada tak? Ada, saya. Okey, tanya Nurin. Okey, bagaimana dengan yang lain? Jura macam mana? Jura dah buat ke belum? Jura tak boleh ni. Jura boleh tulis dekat ruangan chat. Cikgu boleh nampak. Kaironisa dah buat ke belum? Cikgu nampak yang hantar dekat grup hanyalah beberapa orang. Okey kelas, tentang simpanan, pelaburan, faedah mudah dan faedah compound, ada tak soalan nak tanya cikgu? Kalau tak ada soalan, cikgu nak teruskan dengan kredit dan pengurusan hutang. Sebenarnya topik yang kita buat hari ini sangat mudah. Okey, Jura kata soalan C belum. Tak apa, lepas ni cikgu nak Jura lengkapkan. Okey, kita teruskan dengan kredit dan pengurusan hutang. Cikgu nak tanya kamu pernah nampak tak kad-kad ini dan juga alat ini? Dekat bahagian tepi ni, kamu pernah nampak tak kad ini? Kad kredit, yang dinamakan kad kredit. Okey, cikgu nak tanya, ada tak mak ayah kamu pergi dekat pasar raya, dia tak bawa tunai? Dia hanya bawa kad. Dan bila nak buat bayaran, dia terus bagi dekat alat ni, bagi dekat penjual. Jadi penjual tu masukkan, bagi dekat juruwang dan juruwang masukkan kad tu dekat alat ini ataupun dia sentuh sahaja. Pernah tak? Pernah. Okey. Kad sebenarnya ada dua jenis.
Satu adalah kad debit, kad bank kad debit. Satu lagi adalah kad kredit. Kalau kad debit, okey, Maimunah tak ada buku A dengan buku B. Kalau tak ada buku, bila cikgu hantar dekat grup, cikgu hantar gambar dekat grup, cikgu nak Maimunah salin dekat buku latihan C. Boleh? Sekiranya kamu ada kemudahan printer, kamu boleh print. Kalau tak ada, cikgu minta kamu salin dekat buku latihan C. Boleh Maimunah? Boleh. Okey, good. Tadi cikgu cerita, kita ada dua kad, satu lagi kad debit adalah satu lagi kad kredit. Kalau kad debit bermaksud dalam kad tu ada duit kita. Kad bank kita lah ada duit. Jadi, bila kita pergi dekat pasar raya, kita guna kad debit, kita tak berhutang. Sekiranya kita guna kad kredit ni ada sejumlah duit, tapi sejumlah duit itu adalah duit yang kita pinjam dari bank. Jadi sesiapa yang menggunakan kad kredit sebenarnya dia berhutang dengan bank. Okey, kita lihat situasi ini. Cikgu perbesarkan. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850 ini. Okey, cikgu okey, ada tiga orang dekat sini. Siapa nak jadi jurujual? Siapa nak jadi jurujual? Siapa nak baca dialog jurujual? Kelas? Okey, Jura, okey. Jura. Okey, Jura boleh buka mikrofon dan bercakap ke? Dengar ke? Boleh dengar tak Jura? Okey, siapa nak jadi cikgu pasti? Siapa nak jadi orang yang berbaju oranye ni? Siapa nak baca dialog ni? Okey, good, boleh. Okey, cikgu tetapkanlah disebabkan ada yang baju oranye ni cikgu nak Nurul Fatihah. Fatihah boleh? Fatihah dengar tak suara cikgu? Nurul Fatihah. Fatihah dengar tak suara cikgu? Okey, cikgu tak dapat respon dari Fatihah. Jadi cikgu minta Maimunah. Maimunah boleh? Boleh. Okey, dan budak kecil ni cikgu nak Qawyim. Boleh tak Qawyim? Boleh tak Qawyim? Qawyim boleh tak? Boleh. Okey, good. Okey, kita tengok ni. Penjual. Okey, Jura, baca dialog. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850 ini. Cikgu tersilap. Sepatutnya yang ni. Siapa tadi cikgu kata? Maimunah. Okey, sorry. Sebenarnya yang ni dialog Jura. Okey, Maimunah. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850 ini. Okey, seterusnya dialog Jura pula. Ni yang berbaju putih tadi cikgu tersilap. Baik Tuan, sila duduk dahulu. Okey, good. Seterusnya, Jura pula, giliran Jura. Ni, gambar ni. Tuan nak bayar dengan apa ya? Okey, Maimunah. Saya bayar dengan kad kredit. Okey, seterusnya. Bila dah buat pembayaran, orang ni pun balik. Okey. Anak. Okey, Qawyim jadi anak. Kad kredit tu apa ayah? Okey, yang ni Maimunah. Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air tadi, ayah tak perlu bawa uang tunai yang banyak. Okey, good. Qawyim. Oh, begitu. Okey, seterusnya Maimunah.
Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenal faedah pinjaman yang perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenalkan cash bayaran lewat pula. Okay, good. Tanya kepada ketiga-tiga orang murid tadi. Okay, dalam situasi ini, dia nak beli mesin penapis air dan dia menggunakan kad kredit. Okay, cikgu nak kamu tengok ni. Bila menggunakan kad kredit, apa yang kamu kena faham? Kad kredit ialah kemudahan pinjaman. Kemudahan pinjaman. Tapi kemudahan pinjaman ini kamu pinjam dari bank. Bermaksud sebenarnya orang itu dia berhutang. Faham tak? Faham. Dia ambil kemudahan pinjaman, dia berhutang. Jadi bila dia berhutang, ditetapkan satu tarikh di mana dia kena bayar. Kalau dia lewat bayar, dia kena charge bayaran lewat pula. Bermaksud dia kena bayar lebih lagi. Okey, dan istilah yang kita akan belajar pada hari ini ada dua istilah. Satu adalah kredit. Kredit dalam situasi ini. Kredit ialah pinjaman iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Bagaimana pula dengan hutang? Okey, cikgu nak dengar dari Afiq. Afiq, apa maksud hutang? Tengok ni hutang. Apa itu hutang? Okey, buka mikrofon Afiq. Hutang ialah? Yang mana? Afiq? Hutang Afiq Dubai. Afiq bersama-sama cikgu tak? oleh seseorang. Okey, good. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang dan sebenarnya hutang ni bagus. Bagus tak hutang? Hutang bagus tak kelas? Tak bagus. Okey, seelok-eloknya kita elakkan berhutang. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat dua situasi ini. Tentang keluarga Andrew dan juga keluarga Carol. Okey, hari ini cikgu belum dengar lagi suara Razik Fauzan. Hello Razik. Hello Razik. Yeah. Okey, cikgu nak kamu tengok gambar ini dan bagi tahu dekat cikgu apa yang kamu nampak ni. Apa yang keluarga Andrew ni buat? Keluarga Andrew buat apa? Bagi tahu dekat cikgu. Dia Boleh guna bahasa yang mudah. Macam bahasa percakapan biasa. Okey, Andrew keluarga Andrew. dia beli televisyen. Dia beli TV. Lepas tu bagaimana dengan kaedah pembayarannya? Dia bayar terus. Dia bayar terus. Bermaksud dia menggunakan tunai dan bayar terus. Okey, tanya Razik. Dan cikgu nak dengar pula dari Aiman. Okey, Aiman. Aiman dengar tak suara cikgu? Aiman? Dengar. Okey, bagaimana pula dengan keluarga Carol? Okey, tadi keluarga Andrew dia beli tunai, dia bayar terus. Keluarga Carol ni dia buat macam mana? Cikgu nak Membeli televisyen itu secara kredit RM120.90 dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Okey, kalau keluarga Carol dia membeli secara kredit. Kalau dia beli secara kredit bermaksud dia berhutang dan dia kena bayar bulanan. Okey. Berapa yang dia bayar ni? Cikgu nak Aiman sebut sekali lagi. RM120. 90 sen. Sekali lagi.
RM120. RM120. 90 sen. 90. Okey, ni. Setiap bulan dan dia bayar selama 12 bulan. 12 bulan tu berapa lama? 12 bulan itu adalah setahun. Setahun. Dan bila dibuat pengiraan, jumlah yang dia perlu bayar sebenarnya berapa jumlah yang perlu dibayar? Okey, cikgu nak dengar dari Khairunisa. Khairunisa? Okey, berapa jumlah yang perlu dibayar? Ni, cikgu nak Khairunisa baca jumlah ini. Berapa jumlah yang perlu dibayar? 100. RM1,450. 80 sen. Okey, good. Dari situasi ini, harga TV itu sebenarnya RM1,290. Tapi disebabkan guna kredit, dia kena bayar lebih ke kena bayar kurang? Dia kena bayar lagi banyak ke lagi kurang? Cikgu nak kamu tengok ni. Bila keluarga Khairul ni, dia beli secara kredit, dia kena bayar sebanyak RM1,450.80. Sedangkan barang yang dibeli adalah barang yang sama dengan keluarga Andrew. Dia kena bayar lebih ke kena bayar kurang? Kurang. Tengok ni, 1,400. Lagi lebih. Lagi banyak. Dia kena bayar lebih. Dan di sini cikgu nasihatkan, bila kamu besar, bila kamu dewasa nanti, kalau nak beli barang, sekiranya kita tak mampu lagi, jangan beli dahulu, elakkan kredit. Melainkan kalau betul-betul kamu terdesak, tak ada pilihan, boleh guna kredit. Kalau kamu masih boleh lagi, ada kemampuan lagi, cikgu nak kamu elakkan sebab kamu kena bayar lebih. Okey, kita tengok ni. Kita ada pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Apa kelebihan pembelian secara tunai? Cikgu nak kamu tengok ni. Ada 4 perkara. Yang pertama kita, yang ni cikgu terbuka kepada semua. Siapa nak jawab pun boleh. Kalau pembelian secara tunai, kita Tidak berhutang. tidak berhutang. Okey, lagi? Tidak dikenakan faedah. Okey, bagus. Lagi? Membayar harga asal. Okey, good. Dan seterusnya? Bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Macam cikgu kata tadi, kalau kita nak bayar penuh, satu kita boleh guna wang tunai. Satu lagi kita guna kad debit. Kalau kad debit, duit ada dalam kad tu. Kalau kad kredit, duit tak ada dalam kad tu. Kamu kena pinjam. Okey. Seterusnya kita lihat pula pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit menyebabkan seseorang itu tengok ni, pembelian secara kredit. Kalau dia bayar secara kredit, dia kena berhutang. Okey, seterusnya dia akan Dikenakan faedah. Dan Membayar harga yang lebih daripada harga yang asal. dia kena bayar lebih. Okey, dan keempat, bayaran Menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. ada 2 pilihan. Dia nak guna kad kredit boleh ataupun dia nak bayar secara beransur-ansur. Okey, ada soalan nak tanya cikgu tak tentang kredit dan pengurusan hutang? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan kepada latihan dan lepas ni cikgu nak bagi latihan atas talian. Masa cikgu ada 2 minit lagi tapi cikgu nak bincang siap-siap soalan ni. Okey, kita lihat gambar nombor 1. Murid-murid semua boleh tengok buku muka surat 30. Siapa yang tak ada buku boleh tengok dekat skrin. Buku muka surat 30. Okey, orang pendirian, pembayaran secara kredit ke tunai? Tengok gambar. Apa jawapannya?
Pembayaran secara tunai. Okey, gariskan. Dan kedua, dekat pasar raya. Pembayaran secara Kredit. pembayaran secara kredit. Okey, seterusnya cikgu nak murid-murid tengok soalan B. Apa jawapannya? Tulis kredit atau hutang pada tempat kosong. Nombor 1. Jawapannya apa? Tengok kata kuncinya. Menangguhkan pembayaran ataupun dipinjamkan. Ini menunjukkan kata kunci untuk kredit ke hutang? Kredit. Kredit. Jadi jawapannya adalah kredit. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Apa jawapannya? Jawapannya ialah Hutang. Tunai. hutang. Semua buat dekat buku masing-masing. Sudah tulis ke? Okey, dah belum? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, kalau seterusnya kita ada dua situasi. Situasi pertama, Encik Sufi membeli sebuah mesin basuh secara tunai. Yang situasi kedua pula, Puan Lisa membeli sebuah mesin basuh secara kredit. Seorang tunai, seorang kredit. Kita tengok kehendak soalan. Apa dia minta kamu buat? Tandakan right maklumat yang betul berdasarkan situasi berikut. Pembeli berhutang. Encik Sufi, Puan Lisa yang berhutang. Puan Lisa. Okey, seterusnya cikgu nak kamu tengok pula. Pembeli tidak berhutang. Siapa yang tidak berhutang? Encik Sufi. Encik Sufi. Okey, tandakan right. Bayar harga asal. Siapa dia? Encik Sufi ke Puan Lisa? Encik Sufi. Encik Sufi. Okey, bagus. Bayar harga lebih daripada harga asal. Siapa dia? Puan Lisa. Puan Lisa. Okey, good. Bayaran penuh secara tunai atau kad debit? Bayaran penuh secara tunai atau kad debit? Siapa Encik dia? Sufi. Encik Sufi. Okey, bagus. Bayaran secara ansuran bulanan. Siapa dia? Puan Lisa. Puan Lisa. Dikenakan faedah. Siapa yang dikenakan faedah? Puan Lisa. Puan Lisa. Tidak dikenakan faedah. Siapa yang tidak dikenakan faedah? Encik Sufi. Encik Sufi. Okey, good. Semua betul ke? Betul. Okey. Dan lepas ni kita ada kelas offline. Nanti cikgu akan berikan pautan puisi. Cikgu nak kamu jawab soalan atas talian. Lepas dah jawab soalan atas talian, cikgu nak kamu screenshot markah hantar dekat grup WhatsApp. Boleh tak kelas? Boleh. 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 Okey, faham tak? Hari ni ada nak tanya cikgu tak? Ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak. Semua jelas? Jelas. Jelas. Okey.